Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Afrah Munirah binti Yusof kerana telah memberikan tugasan kumpulan ini kepada kami untuk kami selesaikannya bersama-sama. Tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama ialah Asma Zahra binti Rusli, dan yang kedua ialah Ali Syahmi bin Yusri, dan yang ketiga ialah Juina Muhammad Syahrin bin Jurusin, dan yang terakhir ialah saya, iaitu Muhammad Faik Fahmi bin Osman, bernombor metrik I19203929. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Syahmi bin Yusri, nama metrik I19203857. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Baik, nama saya Junior Masyaril bin Jursid, pembagian matematik I19203928. Saya ingin seterusnya saya akan menerangkan tentang tajuk tugasan kumpulan kami, iaitu kami mengambil tajuk iaitu zakat emas dan zakat emas perhiasan. Seterusnya saya sebagai ahli yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengenalan berkaitan dengan benda ni, tentang tugasan ni. Dalam pengenalan ni, pada era globalisasi ini, keistimewaan memiliki emas ni semakin ramai masyarakat Malaysia yang gemar mengumpul dan membeli. Majoriti yang membeli emas ni pada harga emas semasa murah dan juga ketika saham menurun. Malah emas sangat penting bagi wanita dan juga lelaki kerana keuntungan emas ini dapat digunakan pada bila-bila masa yang akan datang, dan nilai emas ni dia takkan pernah pudar lah. Selain itu, Islam memandang emas ni sebagai simbol kekayaan, harta yang berharga dan mampu untuk berkembang. Terdapat dua jenis zakat emas, iaitu yang pertama ialah zakat emas saja, dan yang kedua ialah zakat emas perhiasan, yang akan diterangkan dengan lebih lanjut pada muka surat yang seterusnya. Oleh itu, Islam mewajibkan barang siapa yang memiliki emas ni perlu membayar zakat ke atas emas yang dimilikinya. Seperti mana dalam kitab suci Al-Quran yang disebutkan kewajipan menunaikan zakat emas ni secara jelas dan terang, iaitu dalam ayat suci Al-Quran yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya ada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu disela dengan dahi mereka dan rusuk mereka serta pelakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 9 muka surat 34 dan 35. Rasanya itu saja daripada saya. Saya akan serahkan tugasan pembentangan ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Seterusnya kita teruskan kepada definisi zakat emas dan zakat perhiasan. Yang pertama, zakat emas.
Zakat emas ini terbahagi juga kepada beberapa, iaitu yang pertama emas perhiasan sebagai dipakai. Okey, emas yang digunakan sebagai perhiasan dan kegunaan peribadi untuk wanita. Jika emas tu digunakan sebagai barang perhiasan dan kegunaan peribadi, maka emas berkenaan tidak lagi digunakan bersifat subur dan berkemukil. Contoh pengiraannya ialah berat emas dipakai kali dengan harga emas semasa mengikut jenis emas. Okey, contoh di sini berat tu 900 gram kali dengan harga emas sekarang ini, contohnya RM267 kali dengan 20.5%. So kira semua betul tu dan akan dapat dalam lebih kurang RM6,000 lebih. Okey, itu cara untuk mengira zakat yang kita wajib dikeluarkan apabila kita pakai perhiasan, barang kemas perhiasan. Okey, seterusnya emas yang disimpan ataupun tidak dipakai. Okey, emas yang disimpan adalah emas yang tidak dipakai, iaitu emas yang benar-benar menjadi simpanan yang tidak digunakan sebagai perhiasan walaupun fizikalnya sama seperti emas perhiasan, iaitu termasuk barang kemas yang tidak dipakai kerana sudah rosak atau lama. Ia juga termasuk barang perhiasan yang dimiliki oleh lelaki kerana pemakaiannya haram di sisi syarak. Jika jumlah berat yang disimpan itu menyamai ataupun melebihi nisab 85 gram serta melepasi tempoh 12 bulan atau setahun ataupun cukup haul, maka diwajibkan ke atasnya mengeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Saya ingin menerangkan tentang formula kiraan emas yang tidak dipakai ini, iaitu emas berat emas yang disimpan jika melebihi nisab kali dengan harga emas semasa dan kali 25% kadar zakat. Sebagai contoh, kita boleh tunjukkan di sini adalah berat emas dipakai adalah 200 gram kali dengan harga emas semasa 1 gram, iaitu 267 contoh, dan kadar zakat 25%, dan akan mendapat jawapan lebih kurang RM1,300 lebih untuk kita mengeluarkan zakat apabila barang kemas yang tidak pakai dan tidak digunakan. Okey, yang seterusnya adalah emas pelaburan patuh syarak. Okey, emas pelaburan patuh syarak ni adalah yang boleh dibagi kepada dua, iaitu pelaburan emas fizikal dan pelaburan emas dalam bentuk akaun emas. Okey, kita pergi kepada pelaburan emas fizikal. Okey, pelaburan emas fizikal yang dimiliki biasanya diniatkan sebagai pelaburan untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya emas ini berbentuk shilling, jongkong dan bar dan wafer. Wajib dizakatkan sekiranya berat emas menyamai atau melebihi nisab 85 gram. Sebagai contoh di sini, jumlah emas yang dimiliki diniatkan untuk pelaburan adalah sebanyak 400 gram. Maka zakat emas, iaitu pelaburan atau perniagaan. Okey, untuk mengira dalam emas pelaburan patuh syarak ni adalah berat emas kali dengan harga semasa juga kali dengan 2.5%. Okey, yang seterusnya adalah akaun emas ataupun passbook. Okey, passbook ataupun akaun emas simpanan. Akaun ini menyertakan jumlah simpanan dalam unit gram emas yang dilaburkan. Pelaburan yang patuh syarak ialah fizikal emas itu wujud dan boleh dimiliki oleh pelabur. Wajib dizakatkan sekiranya pelaburan emas mencukupi 85 gram nisab. Okey, seperti contoh di sini, dalam akaun passbook sebanyak 200 gram, maka zakat berat emas kali dengan harga semasa juga sama juga kali dengan 25%. So berat emas 200 gram kali dengan harga emas semasa, iaitu RM267 juga sama juga RM1,300 something. Okey, yang keempat, emas pelaburan tidak patuh syarak. Okey, saya ingin menerangkan tentang emas yang tidak patuh syarak ini. Emas ini lazimnya dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu pelaburan akaun emas dan tidak. Yang kedua adalah pelaburan emas melalui alam maya. Okey, yang pertama akaun emas. Emas pelaburan akaun tidak patuh syarak sekiranya tiada pegangan emas fizikal. Zakat hanya dikenakan ke atas pelaburan pokok saja sekiranya jumlah melebihi nisab tahunan. Ia dikira mengikut formula zakat dan wang simpanan. Okey, yang B, akaun emas alam raya, iaitu emas alam raya adalah emas yang diniagakan untuk pelaburan secara bukan fizikal.
Perniagaan emas sebenarnya menggunakan platform elektronik. Pelaburan yang mempunyai akaun broker tertentu boleh membuat arahan belian dan jualan emas dengan harga emas dipaparkan di platform, tetapi tidak boleh menuntut emas fizikal yang dibelinya. Yang ini lain daripada pengiraan yang sebelum ni, iaitu pelaburan pokok atau baki terendah kali dengan kadar zakat. Okey, contohnya pelaburan pokok ini sebanyak RM40,000 kali dengan 25% kadar zakat, dan kita akan mengeluarkan zakat sebanyak RM1,000. Okey, seterusnya kita terus kepada zakat emas perhiasan. Okey, zakat emas perhiasan ni terbagi kepada beberapa secara ringkasnya. Okey, yang pertama emas perhiasan wanita. Okey, emas ini adalah digunakan untuk perhiasan badan wanita, sama ada digunakan sekali sekala atau berterusan. Emas perhiasan wanita wajib dikeluarkan zakat apabila melebihi uruf, iaitu mengikut uruf negeri masing-masing. Okey, ini saya bagi contoh untuk negeri Selangor sebanyak 800 gram kadar uruf emas. Jadi kiraannya adalah berat emas tolak dengan uruf kali dengan harga emas semasa dan kali 25%. Okey, di sini 900 gram tolak dengan 800 gram kali dengan 267 dan harga emas semasa dan kali dengan kadar uruf iaitu 25%, dan kita akan mengeluarkan zakat sebanyak RM667.50. Itu adalah bagi kiraan negeri Selangor. Okey, yang kedua adalah emas bukan perhiasan. Emas bukan perhiasan ni emas yang dimiliki untuk tujuan ada dalam bentuk mata wang, jongkong, barang kemas dan seumpamanya. Ia dikenakan zakat sebanyak 25% daripada jumlah yang ada sekiranya kadar yang dimiliki itu melebihi nisabnya, iaitu 85 gram. Okey, ia tidak sama dengan emas perhiasan wanita. Nisab emas yang tidak dipakai adalah 85 gram. Okey, contoh kiraan adalah timbangan emas kali dengan harga semasa kali dengan 25% untuk kadar uruf, dan kita akan mendapat kadar yang perlu kita mengeluarkan zakat. Okey, contoh di sini 100 gram timbangan emas kali dengan RM267 harga semasa emas dan kali dengan 25% untuk kadar uruf, dan kita akan dapat RM667.50 kadar yang kita bayar untuk mengeluarkan zakat. Okey, yang ketiga adalah emas bercagar. Okey, emas yang digadai adalah milikan sempurna dan wajib dizakatkan setelah ditolak nilai pinjaman dan upah simpan. Okey, contohnya berat emas semasa kali dengan harga semasa. Okey, dapat jawapan dan kita tolak dengan nilai pinjaman, tolak upah simpanan dan kali dengan 25%, dan kita akan dapat kadar jumlah zakat yang kita perlu keluarkan. Okey, di sini 200 gram kali dengan 267 akan dapat 53,400 dan tolak dengan nilai pinjaman 10,000, tolak RM70 upah simpanan dan kali dengan 25% untuk kadar uruf, dan kita akan dapat RM53,151 yang perlu kita mengeluarkan zakat. Jadi itu saja daripada saya, dan kita teruskan kepada rakan saya yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Berkaitan dengan tajuk mengenai zakat emas dan zakat perhiasan yang kami pilih, penyediaan kerja semasa melakukan tugas ini, kami dapat mengetahui cara menggunakan kaedah pembayaran zakat, iaitu kaedah pembayaran zakat zaman sekarang ni tidak sama dengan zakat yang dahulu, kerana pada ketika ini pembayaran zakat ni boleh dilakukan secara online. Bukan itu sahaja, sistem pengurusan zakat di Malaysia ini telah mengalami transformasi yang sangat hebat apabila beberapa institusi zakat negeri mula dikorporatkan. Transformasi ini telah membuka satu lembaran baru kepada sistem pengurusan zakat di Malaysia. Pelbagai langkah dan aktiviti telah dijalankan bagi meningkatkan kesedaran pembayaran zakat di kalangan masyarakat Islam yang sempurna syarat-syarat pembayaran zakat. Selain itu, pengalaman membuatkan tugas saya ini, kami dapat mengubah sikap kami. Yang pertama, bila nampak ada orang susah, kita bantu. Kalau tidak mampu tolong dari segi keuangan, boleh melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Dapatkan maklumat seberapa lengkap, emailkan ke pihak zakat atau ke pejabat zakat untuk tindakan selanjutnya.
dalam membantu orang. Hal ini kerana sebahagian pusat zakat tidak dapat melihat secara keseluruhannya tentang masalah keuangan yang dihadapi oleh segelintir pihak. Misalnya, ketika kita di sekolah dahulu, pusat zakat tidak akan memberi dengan mudah iaitu bantuan zakat kalau tiada pemberitahuan atau surat hitam putih daripada guru dan rakan. Oleh itu, tugas ini membantu kita agar sentiasa cakna dengan masalah sekeliling supaya sedikit sebanyak dapat membantu pelbagai pihak untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang susah. Seterusnya, peranan lembaga amil dalam pengurusan zakat secara jelas telah banyak didedahkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa khalifah selepas baginda wafat. Namun, secara konkret, perlembagaan amil zakat baru ni dilakukan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika dasar pengagihan dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga amil zakat pada masa itu berpusat di ibu negara Madinah yang mempunyai cawangan di negeri-negeri wilayah Islam. Oleh hal yang demikian, tugas ini juga memberi sedikit pengetahuan bahawa amil zakat bukan hanya sekadar individu, akan tetapi institusi yang berperanan yang mempunyai ibadah zakat. Institusi amil melakukan berbagai macam tugas berkaitan zakat yang memerlukan gabungan beberapa jenis kepakaran. Dalam tugas ini, kami dapat mengetahui tentang konsep dan peranan amil zakat pada masa lalu dan pada masa kini, dan juga mengambil tempat di lembaga zakat. Secara tuntasnya, tugas ini menerangkan tentang pengagihan zakat bertujuan membangunkan kualiti sosial masyarakat dengan memenuhi keperluan asasi golongan asnaf seperti perlindungan, bantuan sara hidup dan penjagaan kesihatan. Kewujudan golongan yang tidak berkemampuan dalam sesebuah negara merupakan suatu lumrah yang sukar dielakkan. Keseimbangan yang wujud dalam aspek sosial dan ekonomi antara golongan kaya dan miskin berpotensi melemahkan masyarakat secara keseluruhannya. Selain menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat sekiranya dibiarkan berterusan. Oleh itu, pendekatan berorientasikan keadilan sosial seperti zakat sewajarnya diketengahkan sebagai satu bentuk penyelesaian terhadap masalah yang wujud ini. Pemeliharaan kebajikan sosial menjadikan agenda penting yang perlu diberikan perhatian bagi merealisasikan matlamat peningkatan kualiti sosial dalam masyarakat. Bukan itu sahaja, zakat juga mempunyai peranan yang besar dalam menyumbangkan pelbagai keperluan golongan tertentu agar mereka tidak rasa terpinggir. Hari ini saya akan menyambung tugasan pembentangan daripada sahabat-sahabat saya bagi melengkapi tugasan kumpulan yang telah diberikan oleh Ustazah dalam subjek fiqh ibadat, di mana saya mengambil 4 kesimpulan. Kesimpulannya apa yang kami dapat dalam tugasan ini, kami dapat mengetahui bahawa emas merupakan penyimpanan nilai yang terbaik dan boleh dijadikan aset simpanan untuk menghadapi saat kejatuhan mata wang dengan mengambil kira keadaan ekonomi dan politik. Dalam mengambil kira keadaan ekonomi, kita dapat mengetahui bahawa keadaan ekonomi dunia sekarang adalah lembab dan memiliki ekonomi yang tidak stabil disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan banyak syarikat tutup dan membuang
pekerjanya, lagi mengurangkan kos pembayaran gaji kepada pekerja. Dengan itu ramai anggota, ramai masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan akibat terjejasnya dari virus COVID-19 ini. Dengan adanya emas, kita dapat membantu anggota keluarga kita dalam menyediakan keperluan asas dan untuk sebagai pelaburan di satu masa jangka yang akan datang. Emas amat sinonim dengan kaum wanita kerana kaum wanita lebih menyukai dengan perhiasan. Oleh itu mereka suka dengan emas, membeli dengan cara membeli emas untuk dijadikan sebagai perhiasan dan sebagai pelaburan. Namun tidak dinafikan bahawa setengah kaum lelaki juga suka kepada emas dengan cara membeli dan menyimpannya, dan haram untuk memakainya bagi lelaki. Oleh itu, dengan adanya emas, kita perlu tahu Islam telah menggariskan pengeluaran zakat emas yang terbagi kepada dua, iaitu zakat emas yang dipakai dan zakat emas yang disimpan. Dengan cara itu, kita dapat mengetahui bahawa kita mempunyai rasa tanggungjawab kepada agama bagi mengikuti perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara pembayaran itu, kita sebagai seorang yang mampu dapat membantu kepada anggota masyarakat yang kurang bernasib baik. Dengan pembayaran itu juga kita dapat membantu sedikit sebanyak dengan pembangunan sumber pendapatan ekonomi negara kita. Oleh itu, saya menyuruh kepada anggota masyarakat agar sentiasa cakna dengan pembayaran zakat emas dan melihat perbezaan dan tidak salah untuk meletakkan pembayaran kepada sumber-sumber syarikat yang telah disahkan sebagai syarikat untuk mengutip zakat emas tersebut. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Rasanya itu saja daripada saya. Akhir kata daripada saya, semoga saudara-saudara kita di Palestin, di mana-mana saja yang ditindas oleh para orang-orang kafir, semoga mereka tabah menghadapinya dan semoga umat Islam boleh kejayaan pada masa akan datang lah. Amin. Okey. Jadi itu saja daripada saya dan ahli kumpulan saya. Sebelum kami mengakhiri perbincangan pada hari ini, suka ingin saya berterima kasih kepada Ustazah Afrah Munirah kerana memberi tugasan seperti ini dan kami dapat mengetahui tentang cara-cara mengira zakat emas yang perlu kami keluarkan jika kami memiliki emas. Okey, sekian dan itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.